Okey, untuk penerangan definisi ala hujan ni, ala hujan kecergasan emosi ni adalah lebih kepada memberi keupayaan dan merasakan perasaan emosi, dan ia sedikit sebanyak dapat membantu dari segi pemikiran untuk memahami perasaan emosi dan mengetahui dalam pengurusan emosi. Selain itu, kecergasan emosi ni dikonseptualisasikan oleh Thorndike 1920, yang mana menurut Mayer dan Solovey 1997, kecergasan dan emosi ni digabungkan dua kerana idea yang diprovokasikan oleh emosi menjadikan pemikiran lebih banyak cergas atau berfikir secara bijak mengenai emosi. Kecergasan emosi ini telah dikemukakan oleh sifat untuk terangkan variasi penyelesaian hidup selain daripada akademik pemikiran. Itu yang dikatakan oleh Mayer dan Solovey 1997. Tujuan kajian ini adalah untuk mengesahkan inventory kecergasan emosi EII dengan emosi skala perisikan EIS. Kesekatan serentak memerlukan bahawa ujian kriteria EIS ni mesti disahkan yang telah dilakukan oleh Sukut Ideal 1998, dan bahawa instrumennya sama konstruk yang dalam kes ini adalah lebih kepada kecergasan emosi lah. Itu adalah penerangan mengenai definisi ala ujian yang saya menerangkan lebih kepada definisi lah. Seterusnya kawan saya boleh menerangkan mengenai berapa sebenarnya diperlukan dan sebagainya. Saya serahkan kepada perbincangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Wan Fatin Amirah binti Wan Abdullah I1810287. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti 1, di mana yang kedua iaitu mendefinisikan dan mengenal pasti komponen dalam kecerdasan emosi. Apa yang terdapat dalam komponen kecerdasan emosi? Yang pertama adalah kesedaran kendiri, iaitu self-awareness. Apa itu kesedaran kendiri? Kesedaran kendiri adalah kemampuan untuk kita mengenali dan memahami dalam diri seseorang individu. Terutama sekali adalah emosi lah, sebab tajuk kita pun kecerdasan emosi. Kita akan lebih kepada memahami dan mengetahui emosi orang lain. Dengan erti kata lain, ia bukan sekadar mengenali, malahan ia lebih daripada kemampuan untuk memahami kesan dari segala tindakan yang diambil serta memahami perasaan hati yang sedang dirasakan dan emosi yang lain. Maksudnya, kita lebih memahami kesan apa yang emosi seseorang itu. Kita tidak lebih kenal melalui luaran saja, malah kita mendalami sedikit. Macam tu. Yang kedua adalah kemampuan sosial, di mana kemampuan sosial ni adalah pentinglah, di mana untuk seseorang itu menggunakan ataupun berinteraksi dengan baik dengan orang sekeliling, terutama sekali dengan rakan, dengan keluarga, dengan guru, dengan pensyarah. Sebab kita dipengaruhi ataupun kita berada di sekeliling orang. Untuk kemampuan sosial ni, untuk dalam kecerdasan emosi memang kita pentinglah. Di mana pemahaman emosi yang baik akan melibatkan lebih dari pemahaman emosi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Apa yang saya cakap tadi, kita tak mengenali diri kita sahaja, tapi kita lebih memahami orang lain juga. Macam tu. Yang ketiga adalah empati, di mana empati juga sangat penting, di mana untuk mengetahui ataupun untuk mendalami seseorang itu, kita sendiri perlu berempati ataupun bersimpatilah dengan orang lain. Kerana empati adalah kemampuan lebih dari sekadar mengenal kepada emosi ataupun keadaan orang lain. Dia lebih kepada rasa apa yang orang lain rasa. Macam tu. Yang seterusnya adalah motivasi, di mana motivasi juga adalah penting kerana dengan adanya motivasi dalam diri, terutamanya pemimpin. Kalau pemimpin tu dalam kalangan awal dewasa ataupun dalam kalangan remaja, kecerdasan emosi ni memang pentinglah. Biasanya kalau pemimpin dia akan pilih orang yang
pandai, orang yang ada motivasi yang tinggi. Di sini juga maksudnya macam itulah, mereka yang mempunyai penghargaan dalaman di mana aktiviti yang ia lakukan akan membawa ke puncak pengalaman yang paling unik. Sebab seseorang tu, kalau orang tu punya IQ yang tinggi, walaupun tinggi sekalipun, kalau motivasi dia down, slow ataupun rendah, so dia tak dapat ke mana-mana. Oleh itu, motivasi adalah penting dalam kecerdasan emosi. Okey, yang kelima adalah mengawal emosi kendiri, di mana mengawal emosi kendiri ni ialah self-regulation, iaitu kemampuan untuk mengatur dan memilih emosi. Okey, bukan berarti emosi kita ditahan dan tidak boleh dihapuskan, tetapi lebih kepada menunggu waktu dan tempat yang sesuai untuk mengekspresikannya. Maksudnya, kalau kita nak marah, kita boleh kawal, tapi berdasarkan keadaan dan waktu ataupun tempat, kita boleh melepaskannya. Okey. Mereka juga dapat mengatasi konflik dan ketegangan pada situasi yang tenang dan agak serius. Okey, menurut Goldman menyatakan bahawa mereka yang memiliki nurani yang tinggi, kebijaksanaannya mempengaruhi orang lain dengan baik, dan orang-orang bijak ini akan menyedari tanggungjawab dari segala sikap dan perilakunya. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan masuk kepada subjek alat ujian. Okey. Pengkaji memilih alat ujian ini untuk memfokuskan kepada para remaja. Jadi, pengkaji lebih memilih respondennya dari kalangan para remaja, khususnya dalam kalangan pelajar lah. Okey. Ia bertujuan untuk mengenal pasti tahap kecerdasan emosi para remaja pada masa kini. Dengan situasi pandemik COVID ini, dengan situasi dunia sekarang ni, jadi alat ujian ini boleh mengenal pasti bagaimana tahap kecerdasan emosi para remaja pada masa kini. Okey, alat ujian ini pula tertumpu kepada seramai 100 orang remaja yang akan dijadikan responden oleh para pengkaji. Okey. Seterusnya akan serahkan pada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Syahda binti Nuraizan, nometrik I18102627. So, saya akan menerangkan tentang keperluan membina alat ujian. Okey, macam yang sedia maklum, alat ujian yang kita bina adalah inventory kecerdasan emosi remaja. So, kenapa kita nak bina inventory ni? Okay, first untuk melihat sejauh manakah kecerdasan remaja pada masa kini. Kenapa kita cakap macam ni? Sebab remaja masa kini kita tahu, kita macam zaman sekarang ni ada pelbagai cabaran yang kita akan hadapi. So, bila banyak cabaran, banyak impak, so diorang ni mudah untuk mengalami emosi tau. Emosi ni kan ada pelbagai kan. So macam emosi sedih ke apa ke, dan bila diorang tak boleh nak handle, benda ni akan melarat. Betul tak? So zaman sekarang ni pun remaja kita ni tak sama macam remaja zaman dulu. Sebab remaja kita sekarang ni mudah terdedah dengan media sosial. So apa-apa diorang mementingkan media sosial tu lah. Jadi macam bila ada pergaduhan ke, diorang ada rasa tak senang hati ke, diorang akan meluahkan dekat media sosial lah. So kita nak kaji emosi macam mana diorang ni sebenarnya. Okay, yang kedua ialah tiada lagi inventory kecerdasan emosi yang menyasarkan kepada remaja diwujudkan. So bila kita cari-cari balik jurnal, tak ada sebenarnya inventory yang macam khususkan dekat remaja. Dia banyak kepada umum, macam orang tua ke, dewasa ke, kanak-kanak ke, dia just umum je. Dia tak ada yang spesifik macam ni. So kita bina ujian ni. Okay, yang ketiga ialah ramai remaja yang mengalami masalah gangguan emosi. Benda ni betul sebab remaja sekarang ni, kalau kita tengok dalam statistik masalah kesihatan, mostly memang ramai remaja. Sebab diorang ni cenderung nak hadap tekanan, kemurungan, kira macam emosi diorang tak kuat nak hadapi kritikan orang, apa-apalah. Macam tu lah. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang teori kecerdasan emosi dari kalangan remaja. Okey, baik. Saya Siti Nurul Wahida binti Ahmad Jaiz, nombor matrik I181025553. Okey, pertama saya akan membentangkan berkaitan dengan teori yang digunakan dalam menjalankan alat ujian ini. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, antara teori yang kami telah pilih dalam alat ujian ini adalah teori model kompetensi kecerdasan emosi. Okey, di mana teori ini diasaskan oleh Goleman pada tahun 1995. Okey, Goleman ini telah menyatakan dalam teorinya terdapat 5 domain utama yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. Okey. Lima domain utama ini yang memberikan gambaran tentang tahap kecerdasan emosi seseorang individu tersebut, khususnya untuk remaja lah. Okey, baik. Kita akan pergi satu persatu. Yang pertama iaitu memahami emosi sendiri, iaitu kebolehan dia memahami emosi sendiri. Okey, setiap individu, setiap manusia ini dilahirkan dengan mempunyai kebolehan, iaitu otak manusia ni mempunyai kebolehan untuk memahami emosi sendiri. Sama ada dia boleh mengesan emosi dia sedang marah, sedang sedih, kecewa dan sebagainya. Jadi di situ pun walaupun perkara itu nampak seperti agak mudah, agak remeh, tapi perkara itu pun sangat penting untuk kita menilai kecerdasan emosi seseorang individu tu. Okey, yang kedua itu kebolehan dia mengendalikan emosi. Okey, seperti yang kita tahu, pengurusan emosi ini tidaklah sesuatu yang mudah. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai sikap panas baran, yang sentiasa mempunyai emosi sikap panas baran dia. Dan perkara itu tidak mudah untuk dia ubah secara drastik. Ia memerlukan jangka masa yang agak lama untuk dia mengendalikan emosi dia setiap kali dia merasa panas baran, setiap kali dia merasa marah. Jadi perkara itu memerlukan usaha dan kesungguhan yang secara berterusan lah untuk mendapatkan kesan yang positif. Okey, yang ketiga iaitu kebolehan dia memotivasikan diri. Okey, setiap manusia ini dilahirkan dengan cara memotivasikan diri yang berbeza. Okey, sebagai contoh saya bagi seseorang individu ini, contoh seorang individu ini dia mampu menaikkan motivasi diri dia hanya dengan orang sekeliling dia. Bermaksud dengan orang sekeliling dia memberikan sanjungan, memberikan pujian, memberikan hadiah untuk dia, barulah dia akan rasa motivasi diri dia tu naik. Kalau dia tak dapat benda-benda macam tu, dia akan rasa down, dia akan rasa tak semangat, dia akan rasa apa yang dia buat tu tak dihargai, macam tu. Tapi sesetengah individu lain pula, dia tak memerlukan sokongan atau bantuan daripada orang sekeliling dia. Individu yang lain pula setengahnya mempunyai emosi yang stabil, yang di mana dia mampu untuk menaikkan emosi dirinya sendiri, yang di mana dia mampu menaikkan motivasi diri dia sendiri tanpa mengharapkan pertolongan orang sekeliling. Jadi dia tak memerlukanlah sanjungan, dia tak memerlukan pujian, dia tak memerlukan sebarang reward daripada orang sekeliling dia. Dia hanya memerlukan diri dia sahaja. Jadi perkara itu memberikan perbezaan lah dari segi individu, sebab setiap manusia dilahirkan tidak sama. Macam itulah. Okey, yang keempat iaitu menyedari emosi, kebolehan menyedari emosi orang lain. Okey, di mana cara untuk kita menilai kecerdasan emosi ini adalah dengan adakah seseorang individu itu, seseorang remaja itu dia mampu untuk sedar akan emosi orang sekeliling dia. Okey, bagaimana untuk kita mengesan emosi orang sekeliling? Dengan melihat raut wajah, dengan mendengar nada percakapan dia. Mungkin raut wajah seseorang itu menunjukkan muka dia sedang marah, muka dia sedang sedih, muka dia penat. Jadi di situ kita dapat mengesan, dia ni sedang marah, dia ni sedang sedih. Ataupun dari segi nada percakapan dia, kalau nada percakapan yang suara yang agak tinggi, mungkin dia sedang marah kan. Jadi di situ pun salah satu domain utama untuk kita menilai tahap kecerdasan emosi seseorang individu. Okey, yang terakhir iaitu mengendalikan hubungan dengan orang lain, iaitu kebolehan mengendalikan hubungan dengan orang lain. Okey, yang bermaksud kita akan tengok berdasarkan alat ujian ini, adakah
seseorang remaja itu, seseorang individu itu mampu untuk melahirkan hubungan positif dengan orang sekeliling, dengan masyarakat sekeliling dia. Tak kisahlah dari segi keluarga, dari segi kawan-kawan ataupun dari segi orang yang baru dia berjumpa. Jadi di situ kita akan tengoklah sama ada dia boleh untuk melahirkan komunikasi, melahirkan interaksi yang positif ataupun tidak dengan masyarakat sekeliling. Jadi di situ pun kita boleh menilailah tahap kecerdasan emosi dia sejauh mana. Adakah dalam tahap yang baik ataupun tahap yang lemah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Okay, nama saya Wan Fatih Amirah binti Wan Abdullah I1810267. Okay, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kajian lepas. Di mana kajian lepas yang dipilih oleh saya dan rakan-rakan adalah ada 10 kajian lepas. Okay, yang pertama adalah kecerdasan emosi dalam kalangan remaja Malaysia. Okay, yang telah dijalankan oleh Abdul Malik dan rakan-rakannya pada tahun 2009 terhadap 16,668 remaja yang menduduki ujian Educator Selection Inventory. Okay. Apabila keputusan yang dikeluar adalah komponen kecerdasan emosi iaitu EQ dalam ujian tersebut menunjukkan kecerdasan emosi remaja Malaysia yang berada pada tahap yang sederhana. Okay, ini menjadikan remaja yang mempunyai kurang kesedaran emosi dan ekspresi emosi yang tinggi menyebabkan keupayaan mereka mengenali dan menyedari emosi diri agak kurang. Okey, mereka juga memperlihatkan kurang berupaya meluahkan perasaan kepada orang lain. Okey, kajian yang kedua iaitu kajian yang dilakukan oleh Joseph Chiarochi 2009 yang bertujuan untuk melihat sama ada kecerdasan emosi menyumbang dalam memahami hubungan di antara stres dan 3 pemboleh ubah kesihatan mental yang utama iaitu depression, hopelessness dan suicidal ideation. Responden yang terlibat adalah dalam kalangan pelajar universiti seramai 232 orang pelajar perempuan dan 70 orang pelajar lelaki. Okey, dari kajian ini mendapati kecerdasan emosi adalah penting dalam memahami hubungan di antara stres dengan kesihatan mental. Okey, kajian lepas yang ketiga adalah menurut Carol L. Gong dalam kajiannya Emotional Intelligence Under Useful, Unnecessary or Irrelevant. Okey, responden terlibat seramai 158 orang di mana universiti di US. Okey, hasil keputusan yang diperolehi ialah kecerdasan emosi yang berpotensi untuk membantu mengurangkan tekanan bagi sesetengah individu, tetapi tidak pada individu lain. Dalam kajian Gender Difference in Emotional Intelligence Among Adolescents yang dilakukan oleh S. Katyal terhadap 190 pelajar di sebuah sekolah agama di India menunjukkan pelajar perempuan mempunyai kecerdasan emosi adalah berbeza antara remaja lelaki dan perempuan, di mana remaja perempuan menunjukkan kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah kajian lepas yang keempat, di mana berdasarkan kajian Alan K.H. Poweroy Korcher pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara kecerdasan emosi dengan stres di kalangan pelajar pergigian. Kajian ini telah dilakukan di United Kingdom di mana melibatkan 213 orang responden. Hasil kajian ini menunjukkan pelajar perempuan secara signifikan lebih tinggi kecerdasan emosi berbanding lelaki. Kadar stres secara signifikan juga lebih tinggi bagi pelajar berumur lebih dari 21 tahun berbanding umur di bawah 21 tahun adalah lebih rendah. Analisis korelasi menunjukkan hubungan songsang atau negatif antara EI dan PS. Okey, seterusnya adalah kajian lepas yang kelima iaitu menurut Hamidah Sulaiman Zawawi Ismail dan Rolinda Yusof pada tahun 2013 dalam kajiannya kecerdasan menurut Al-Quran dan As-Sunnah di mana aplikasinya dalam membentuk akhlak remaja telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi sangat signifikan dalam membentuk akhlak remaja dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
kecerdasan emosi perlu diberi perhatian yang mendalam kerana individu mempunyai yang tinggi akan mempamerkan tingkah laku dan akhlak yang baik. Al-Quran dan As-Sunnah patut dijadikan panduan dan rujukan dalam pendidikan hari ini dalam usaha melahirkan insan yang seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kecerdasan emosi adalah proses kemahiran yang berterusan, boleh dipertingkatkan dan dilatih. Oleh yang demikian, melalui pendidikan berbagai aktiviti boleh dijalankan dalam meningkatkan tahap kecerdasan emosi remaja. Okey, seterusnya adalah kajian lepas yang ke-6, iaitu kajian yang dilakukan oleh Adeyemo dan Adeyele pada tahun 2008 yang bertajuk Emotional Intelligence, Religiosity and Self-Efficacy as Predictor of Psychologist Wellbeing Among Secondary School, yang bertujuan untuk mengkaji tentang kecerdasan emosi agama sebagai pengaruh terhadap manusia yang di dalam kalangan pelajar. Okey, kajian ini telah dilakukan di Ogbomoso, Nigeria. Seramai 292 orang remaja yang dipilih secara rawak. Okey, keputusan yang peroleh ialah kecerdasan emosi agama dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecerdasan emosi tetapi tidak dengan self-efficacy. Kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang signifikan dengan agama. Okey, seterusnya adalah kajian lepas yang ke-6. Kajian dilakukan oleh Azro Mihana yang tahun 2004 yang bertajuk Tahap Emosi di antara remaja di sekitar Kuala Lumpur adalah bertujuan untuk melihat dan menepasti tahap kecerdasan emosi di antara remaja tingkatan 2 di sekolah sekitar Kuala Lumpur yang melibatkan seramai 240 orang pelajar. Hasil ini bahawa kecerdasan emosi memperlihatkan peningkatan yang seiring dengan perkembangan remaja itu sendiri. Okey. Seterusnya adalah kajian lepas pada tahun 2007 yang ditulis oleh T.B. Fong yang bertujuan untuk meninjau tahap kecerdasan emosi pelajar-pelajar berdasarkan 2 buah institusi pengajian tinggi Malaysia, iaitu Sektor Awam dan STAR. Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk melihat perbezaan tahap kecerdasan emosi pelajar-pelajar berdasarkan faktor jantina, institusi pengajian, jurusan pengajian, tahun pengajian dan tempat tinggal asal. Okey, seramai 120 orang responden telah dipilih menggunakan persempelan secara rawak. Okey, keputusan yang diperlihatkan adalah jurusan dan tempat tinggal asal ini bermakna tahap kecerdasan emosi pelajar adalah saling tidak berbeza walaupun mereka dari latar belakang yang berbeza. Walau bagaimanapun, keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap kecerdasan emosi di antara pelajar IPTA dan IPTS. Okey, 2 yang terakhir adalah kajian yang ditulis oleh Baron pada tahun 2000. Kecerdasan emosi adalah menjadikan prestasi kerja meningkat, seterusnya membuatkan seseorang individu lebih positif dalam kehidupan seharian. Turut menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini adalah yang dialami dengan terutamanya kerja lapangannya sekaligus memberikan kesan secara fizikal dan emosi serta menjadikan seseorang pekerja itu lebih fokus dengan tugas mereka. Okey, yang terakhir sekali adalah menurut Murray 1986 menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu kebolehan untuk mengekang perasaan atau emosi negatif seperti marah dan ragu-ragu serta memfokuskan kepada perasaan positif seperti keyakinan diri. Okey, setiap individu yang mampu mengawal perasaan marah dan membuang perasaan negatif akan mampu membuat keputusan dengan lebih rasional dan menjadikan kehidupannya lebih teratur. Okey, selain itu, menurut Mayer 1999, kecerdasan emosi akan mempengaruhi seseorang pekerja dalam membuat keputusan yang bijak dan meningkatkan daya pengukuran mengikut emosi yang positif. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian seterusnya ialah mengenai brainstorming. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hafizatul Azim binti Rusli. Nombor mesej I181025549. Okay, untuk brainstorming yang kita dapat tahu apa maksud sebenar brainstorming ni adalah brainstorming ni adalah satu pemarahan otak tapi bekerjasama dalam satu kumpulan. Kiranya kita memerlukan idea ataupun menjana satu idea tu dengan jelas dan tepat bersama-sama dengan satu kumpulan dalam menyelesaikan satu reka bentuk yang kita telah bina tersebutlah. Jadi, okay.
Untuk yang ni inventory dalam inventory yang kami telah pilih dan kami menggunakan ialah lebih kepada menggunakan inventory kecergasan emosi yang mana diperolehi daripada teori model kompetensi kecergasan emosi yang diasaskan oleh Goldman 1995. Okey, dalam teori ni dalam inventory kecergasan ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu untuk bahagian A dia mempunyai 3 bahagian, yang mana di bahagian yang pertama ialah lebih tertumpu kepada kesedaran diri sendiri, iaitu self awareness, di mana ia meliputi 3 juga bahagian, dan dalam mengenai IT tersebut ialah mengenali emosi dan kesan terhadap emosi yang diterima oleh responden, dan juga ada penilaian tepat, kendiri yang tepat. Okey, untuk bahagian B pula, dia lebih tertumpu kepada dia bahagian B ada 2 bahagian, iaitu lebih tertumpu kepada kesedaran diri dan bahagian yang mengenai kemahiran sosial. So jadi dalam inventory ni lebih kepada memberi penerangan ataupun memberitahu terhadap kecergasan emosi yang sebenar. Tu yang saya boleh selesaikan. Okay. Terima kasih. Untuk peminat seterusnya saya berikan kepada kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Nur Atikah Syahda binti Norizan, nombor matrik I18102627. So hari ini saya akan membentangkan tentang jadual spesifikasi ujian. So dalam jadual spesifikasi ujian ni kita ada kandungan, di mana kandungan tu setiap satu persatu nanti ia akan dihuraikan secara terperinci lah untuk dijadikan sebagai soalan untuk kita bina inventory ni lah, iaitu inventory kecerdasan emosi remaja. So, dalam jadual spesifikasi ujian juga ni kita ada pengetahuan, kefahaman dan aplikasi, di mana kita nak ukur tahap kesukaran dia, iaitu sama ada dia di tahap sederhana, sukar dan sedang-sedang saja, maksudnya biasalah. Okay. So, untuk kandungan yang pertama ialah membezakan jenis-jenis emosi. So, saya letak dekat sini sebanyak 12% lah tahap kesukarannya, iaitu berada di tahap pengetahuan. So, kat sini kita akan tanyalah berbagai soalan. Sebagai contoh, kita akan tanya, adakah anda tahu membezakan jenis emosi seperti marah, sedih atau gembira? Itu contoh lah. Okay, yang kedua ialah kita punya kandungan yang spesifik tu ialah membezakan antara emosi dan tekanan, di mana untuk kandungan yang ni kita letak di tahap kefahaman dan mempunyai aras sebanyak 20%. Okey, kalau contoh soalan untuk kandungan ni kita akan menanyakan lah, kita tanya, adakah anda tahu bahawa emosi dan tekanan ini bukanlah perkara yang sama? Mungkin kita akan buat lebih kurang macam tu lah soalan dia. Okey. Okay, yang ketiga ialah membezakan bagaimana cara menguruskan emosi. Kat sini kita akan letak di bahagian aplikasi dan sebanyak 24% tahap dia. So kat sini kita tanya macam dia boleh tak membezakan macam mana cara kita nak urus emosi ni. Maksudnya kita urus emosi cara lain, kita urus tekanan cara lain, kita urus tahap stres kita cara lain. So ia berbezalah macam tu. So, yang keempat ialah menyelesaikan masalah berkaitan emosi pun kita letak dekat bahagian kefahaman, iaitu sebanyak 20%, di mana kita akan tanya, adakah dengan cara mengisi masa lapang boleh menyelesaikan masalah berkaitan emosi? Okey, itu contohlah. Okey. Okay, dan yang terakhir lah, cara meningkatkan kecergasan emosi ni kita letak dekat bahagian aplikasi, iaitu sebanyak 24%. Dan sebagai contoh, kita akan buat, adakah dengan meluahkan perasaan yang terpendam di hati dapat kita atasi kita punya emosi ni kalau yang bercelaru lah. Macam tu lah lebih kurang dia punya soalan. So, kat situ kita akan ada banyak sebenarnya, kita akan huraikan secara kecil-kecil, secara terperinci lah nanti Okay. So kita pun ada peratus laju untuk kita tengok berapa peratus yang kita dapat dalam jadual spesifikasi ujian ni untuk setiap soalan. So dalam setiap kandungan yang kita cipta ni, kita tak kisah pun berapa soalan kita boleh buat, kita boleh keluarkan banyak
berdasarkan keperluan yang kita nak kaji, yang kita nak bina ni lah. Okey. Sekian, terima kasih.